السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستمع ولا يستجاب له. آمين يا رب العالمين. Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni tak ada cabutan betuah, jadi semua kita betuah insya-Allah. Insya-Allah pada malam ni kita akan merumuskan perbincangan kita yang panjang lebar siang tadi, lebih kurang 3 jam, membacakan awalan daripada kitab Manaqib Al-Ummah Al-Muhammadiyah wa Khasaisuha, yang membicarakan tentang ciri-ciri kelebihan, keagungan dan kehebatan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita melihat bahawasanya umat Muhammad ini ada 2 golongan. Yang pertama, secara umumnya kesemua manusia dan jin yang hidup daripada zaman Nabi SAW setelah baginda dilantik menjadi Nabi dan Rasul sehinggalah berlakunya kiamat, kesemuanya adalah ummatul da'wah bagi Nabi SAW. Sama ada daripada kalangan mereka yang beriman ataupun yang tidak beriman. Kemudian orang yang beriman daripada kalangan mereka dikenali sebagai ummatul ijabah, umat yang menyahut seruan baginda dan beriman dengan kenabian baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Beberapa ayat Al-Quran yang menjadi asas kepada kemuliaan umat ini, di antaranya dalam suratul Baqarah ayat 143. Kita dibentangkan betapa umat ini adalah ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Bahwasanya umat ini adalah umat pilihan dan umat pertengahan. Umat pilihan dan pertengahan ini maknanya umat yang terpilih dan umat yang akan berlaku adil di dalam apa yang mereka persaksikan, dan bahwasanya umat ini akan membawa petunjuk kepada umat manusia yang lain sebagaimana mereka mendapat petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga umat ini menjadi saksi kepada umat yang lain, menjadi saksi kepada nabi-nabi yang lain, menjadi saksi sesama mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla terhadap amalan dan kebaikan, sama ada amalan yang baik ataupun yang buruk yang dilakukan. Dan begitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kepada mereka. Kemudian ayat seterusnya menceritakan kepada kita betapa bahwasanya umat ini adalah umat yang terbaik sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang kita hafal, surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ayat yang menyenaraikan kriteria bagaimana umat ini nak menduduki khairul ummah, dan umat akan menjadi umat terpilih dan terbaik sebagaimana umat terpilih dan terbaik yang dimiliki oleh generasi pertama Islam, oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan diwarisi oleh para tabi'in dan atba'ut tabi'in, generasi awal Islam,
dan seterusnya hinggalah zaman berzaman. Apabila ada 3 kriteria ini, apabila ada 3 ciri ini, umat itu akan menjadi umat yang terbaik. Iaitu yang pertamanya al-imanu billah, beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua al-amru bil ma'ruf, menyeru kepada ma'ruf, menyuruh dengan ma'ruf, memerintah dengan ma'ruf. Dan yang ketiga wan nahyu 'anil munkar, melarang, menghalang, menyekat segala bentuk kemungkaran. Kita dah bincang panjang lebar pagi tadi berkenaan dengan 3 perkara ini. Dan khairiyatu hadhil ummah, kebaikan, kehebatan umat ini terletak kepada sejauh mana mereka mampu untuk memenuhi 3 ciri tersebut. Kemudian kita juga telah membincangkan tentang firman Allah Ta'ala yang menyatakan bahwasanya perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kurniaan besar Allah kepada umat manusia, dan kewujudan dan kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah suatu nikmat besar yang memberi kesan yang besar terhadap manusia dan kemanusiaan. Allah berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina, sesungguhnya demi sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmat, nikmat yang besar kepada orang mukmin. Idh ba'atsa fihim rasula, di mana Allah telah membangkitkan rasul daripada kalangan mereka. Kewujudan rasul, kedatangan rasul adalah suatu yang memberi kemuliaan dan kehebatan kepada umat ini. Kita menjadi mulia, kita menjadi hebat, kita menjadi baik dengan wujudnya rasul ini, dan kita akan hilang kebaikan itu apabila kita tiadakan rasul ini daripada diri kita. Rasul apabila ia berada bersama dengan kita dan senantiasa berada di dalam jiwa dan sanubari kita, di dalam ingatan dan amalan kita, maka kita akan mendapat kebaikan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada bersama dengan kita, sebutannya, ingatannya, petunjuknya, amalannya tidak ada dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam pemikiran kita, dalam minda kita, maka kita jauh daripada kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita telah bincangkan betapa kehebatan umat ini adalah pada syariat Allah yang sempurna, yang diturunkan oleh Allah melalui agama Islam itu sendiri. Dan umat ini akan menjadi hebat, umat ini akan menjadi agung apabila mereka berusaha sedaya upaya mereka untuk melaksanakan, untuk mentatbiqkan, untuk melaksanakan, untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla, kerana agama mereka adalah agama yang sempurna. Agama mereka adalah agama yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan umat ini akan menjadi umat yang ketinggalan dan jauh ke belakang kalaulah mereka meninggalkan agama mereka dan meninggalkan syariat Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Kemudian halaman 38 kita membincangkan betapa umat ini adalah umat yang mewarisi kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Kehebatan umat ini kenapa? Kerana mereka adalah pewaris Al-Kitab. Thumma awrasna al-kitab alladhi istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Jadi ayat ini menyatakan umat ini adalah umat yang mewarisi Alkitab,
iaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, yaitu umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah menyatakan di kalangan umat ini, faminhum zalimun li nafsihi, ada orang yang melakukan kezaliman kepada diri mereka. Ada kita faham Islam tetapi amalannya bercampur baur di antara kebaikan dan keburukan. Wa minhum muqtasidun, dan ada di antara mereka yang pertengahan, melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Tetapi amalan mereka adalah amalan yang sederhana dan cukup-cukup makan, kita kata. Wa minhum sabiqun bil khairat, ada di kalangan mereka orang-orang yang berlumba-lumba melakukan kebaikan, melakukan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dan menambah lagi dengan amalan-amalan kebajikan yang baik, yang sunat-sunat, yang digesa, yang digalakkan di dalam syariat. Sabiqun bil khairat. Ketiga-tiga golongan ini adalah golongan yang mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla berdasarkan amalan mereka, dan kesemuanya insya-Allah akan memasuki syurga Allah Azza wa Jalla. Kemudian muka surat 43, ulang balik, muka surat 43 berkenaan dengan kemuliaan umat ini dengan sebab penurunan Al-Quranul Karim. Kita baca sikit. Di antara keistimewaan umat ini ialah diturunkan Al-Quran baginya. Tadi dia sebagai pewaris Alkitab, pewaris Alkitab. Jadi pewaris ni betul lah, waris pak kita pun, kita kadang-kadang kita buat lebih kurang kan. Yang ni mewarisi Alkitab, ada yang beramal tidak sepenuhnya, ada yang beramal sepenuhnya, ada yang beramal berlebih lagi. Itu tiga golongan itu, dan insya-Allah ketiga-tiga golongan ini akan masuk syurga. Kemudian keistimewaan umat ini ialah kerana adanya Al-Quran bersama dengan mereka. Sebab itu penjajah dahulu lagi menyedari perkara ini. Al-Quran pernah dipegang oleh salah seorang Perdana Menteri lah, lupa nama, yang di Parlimen British kan. Nama apa? Saya pun lupa orang. Wilson. Dia pegang Al-Quran dalam Parlimen Britain, dan dia kata selagi mana Al-Quran ini berada di kalangan umat Islam, selagi itu kita tidak akan mencapai kesenangan. Lebih kurang itulah, kita tak akan boleh senang dengan agenda kita di negara umat Islam selagi mana Al-Quran ini berada bersama dengan mereka. Alhamdulillah, sampai ke hari ini apa cubaan yang dibuat sekalipun untuk melekangkan Al-Quran daripada umat ini, ia gagal. Ia gagal. Dalam keadaan umat hari ini dikatakan berada di lubuk kemunduran, wallahu alam. Di kalangan di zaman kita ini dikatakan umat Islam tidak menguasai banyak perkara, terutamanya dalam bidang ketenteraan, dalam bidang politik, tidak ada kekuatan. Tetapi di zaman ini Allah Azza wa Jalla memberikan satu harapan kepada umat dengan hebatnya usaha untuk memperkukuhkan Al-Quran di dalam umat Islam. Dia kata dunia, tuan-tuan, kalau ingat-ingat awal-awal 70-an dulu, ada ma'had tahfiz? Ada tak? Tak ada. Seingat saya, kawan-kawan saya duduk pergi Masjid Negara, ma'had tahfiz Masjid Negara tertutup ya. Dan di Pulau Pinang boleh tulis sejarah ma'had tahfiz. Datuk yang di-Ketua Majlis Agama boleh tulis ma'had tahfiz yang pertama di Pulau Pinang di mana? Dikatakan di Masjid Menggali. Dan hari ini alhamdulillah Pulau Pinang sahaja ada hufaz yang berdaftar seramai 700 lebih
dekat-dekat 800, 760 lebih. Kalau saya tak saya ingat dengan angka itu. Setiap tahun puluhan hufaz bertambah. Masa saya budak-budak dulu, awal 80-an, ngaji di Al-Masyhur, saya ingat lagi guru saya, Syekh Abdullah Al-Bukhari, masih hidup lagi. Dia kata di Pulau Pinang ada 4 orang hafiz masa tu. Zaman dia tu termasuk salah seorang dia. Kami orang paling kaya di Pulau Pinang, dia kata. Karena Al-Quranu ghina, la faqra ma'al Quran. Maksud sebahagian riwayat yang menyebut Al-Quran itu kekayaan dan tidak ada miskin bersama dengan Al-Quran. Orang paling kaya di Pulau Pinang dia kata 4 orang. Dia sebutlah siapa-siapa saya tak ingatlah, dan salah seorang adalah beliau dan masih lagi hidup. Hafizahullah wa mata'allahu bihayatih. Guru kita semua. Kenal kan? Syekh Abdullah Al-Bukhari, Imam Masjid, Kapitan Keling. Guru Al-Masyhur dulu. Hari ini dah ada dekat 1000 hufaz di negeri Pulau Pinang. Alhamdulillah. Baik. Ada seorang tokoh Quran, Syekh Aiman Suwaid, orang Syria, duduk di Saudi, duduk di Mekah. Dia kata zaman kita ni adalah al-asrul zahabi di Quranil Karim. Zaman kita ini adalah zaman keemasan bagi Al-Quranul Karim. Ramainya orang menghafaz Al-Quran, hebatnya institusi-institusi yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim di negeri kita dan di negara kita, sehingga ada sekarang ni dalam arus perdana pendidikan peringkat kebangsaan diwujudkan kurikulum bersepadu tahfiz, KBT. Dan sudah ada anak-anak kita yang ambil SPM tahfiz. Benda yang kita tak boleh nak bayang satu masa dahulu. Alhamdulillah, moga-moga ini adalah petunjuk-petunjuk bahawasanya kita, katalah macam mana pun, kita semakin memperkukuhkan kedudukan kita, jati diri, dalaman umat itu sedang diperkemaskan oleh Allah Azza wa Jalla, dan insya-Allah umat akan muncul kembali sebagai suatu yang membawa kebaikan kepada seluruh manusia. Dan Allah menjanjikan Allah akan menjaga Al-Quran dan tidak ada siapa yang boleh menafikan perkara itu. Al-Quran adalah yang paling mulia di antara kitab yang diturunkan oleh Allah. Syariat para Nabi alaihimussalam adalah yang diturunkan ke atas mereka suhuf dan kitab-kitab. Paling terkenal adalah kitab Taurah, kitab Zabur dan kitab Injil. Maka datang Al-Quran, kitab yang terakhir diturunkan sebagai penutup bagi umat ini. Ia merangkumi seluruhnya dan menghimpunkan seluruh kandungannya serta tambahan ke atasnya. Makna, maksud, tujuan, ajaran, petunjuk dalam kitab-kitab semua yang lalu itu semuanya terkandung dalam Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla telah himpunkan di dalamnya seluruh ilmu umat yang awal dan yang akhir. Di dalamnya surah-surah dan ayat-ayat yang unggul yang tidak didapati mana-mana kitab yang terdahulu. Maka di dalamnya terdapat, ni nak baca ni, beberapa kelebihan, antaranya suratul Fatihah. Surah yang teragung di dalam Al-Quran, yang tidak diturunkan di dalam kitab Taurat, Injil dan tidak juga seumpamanya. Kedua-duanya seperti disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dalam Taurat, tak ada dalam Injil sehebat suratul Fatihah. Di dalamnya Az-Zahrawan, yaitu suratul Baqarah dan surah Ali Imran, yang akan datang pada hari kiamat seumpama dua gumpalan awan yang memayungi tuannya. Kalau boleh hafaz surah Al-Baqarah dan Al Imran. Lagi di dalamnya ayatul kursi, ayat yang paling afdal, yang utama di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, yang menyamai 1/3 Al-Quran. Padanya terdapat 2 surah pelindung, Al-Mu'awwidhatain, yang tiada bandingannya. Di dalamnya penutup suratul Baqarah, yang sesiapa membacanya pada malam hari memadai baginya. Amanah Rasul.
Siapa baca di waktu malam, cukup baginya mendapat perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan padanya surah-surah yang dimulai dengan Hamim, Alif Lam Mim, Tasin dan lainnya, iaitu sebahagian daripada rahsia Allah Azza wa Jalla. Ini di antara kehebatan Al-Quranul Karim. Bahkan yang lebih hebat lagi, bahwasanya Al-Quran ini kitab yang penuh dengan keberkatan dan menjadi petunjuk kepada sekalian manusia hinggalah ke akhir masa, sehinggalah dikiamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dunia ini. Keistimewaan Al-Quran ini dibaca tidak jemu, dikaji tidak selesai, dikaji tidak selesai. Hari-hari orang buat kajian berkenaan dengan Al-Quran dalam berbagai-bagai bidang, dalam berbagai-bagai sudut. Bahasa sudahlah, bahasa kesusastraannya, isi kandungannya, fakta saintifiknya, fakta astronominya, macam-macam dikaji dan tidak habis-habis. Ada saja orang buat kajian. Dah zaman kau ni zaman orang buat tesis, orang buat desistrasi, orang buat berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Baik, muka surat 48. Saya kalau boleh maghrib habis, Aisyah masuk, kita berhenti. Boleh ke gitu? Boleh kan? Tuan-tuan mutalaqa esok kerja. Bismillah. Jadi kita baca dah penerimaan kefarduan sembahyang dari langit. Kemudian muka surat 50, Kaabah sebagai qiblah. Di antara keistimewaan umat ini adalah wujudnya Kaabah sebagai qiblat umat ini, dan diceritakan dalam kitab ini sejarah qiblat solat umat Islam daripada Baitul Maqdis, bagaimana dijadikan Kaabah sebagai qiblat. Muka surat 53, di antara kelebihan Kaabah ini, yang pertama, ia adalah qiblat ketua sekalian para nabi dan imam mereka, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu, kehebatan Kaabah ni, dia adalah qiblat Abul Anbiya, bapa nabi-nabi dan rasul-rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, pada Kaabah terdapat Hajarul Aswad dan maqam. Maqam ni rukun Yamani. Hajarul Aswad dan maqam, Hajarul Aswad dan maqam ini adalah maqam Ibrahim, di mana keduanya adalah daripada batu-batu permata syurga. Tidak ada di dunia ini tempat seumpama itu, tak ada. Dia adalah batuan daripada syurga, maqam Ibrahim dengan Hajar Aswad. Dan dia menyebut di sini ada pun raudhah itu adalah kiasan saja. Raudhah taman syurga yang ada dalam masjid Nabi itu, raudhah tu akan diangkat ke syurga. Yang ni, yang syurga turun mai ke bawah. Wallahu a'lam. Yang ketiga, Kaabah juga Allah Azza wa Jalla jadikan tempat manusia mendirikan agama mereka. Tidak sempurna ibadat manasik haji dan umrah melainkan bertawaf di sekelilingnya. Dikaitkan dengannya dua tawaf, tawaf qudum bagi yang mengerjakan haji dan umrah, dan tawaf ifadah bagi yang mengerjakan haji. Kemudian tawaf yang ketiga, iaitu tawaf wada', iaitu tawaf yang wajib menurut kebanyakan ulama, kerana perintah Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, umiran nasu ayyakuna akhiru ahadihim bil bait. Nabi SAW memerintahkan manusia agar menjadikan Kaabah sebagai akhir pertemuan mereka di dalam ibadah haji. Ini pandangan beliau dalam fiqh beliau. Dan dalam mazhab kita tawaf ni banyak lagi. Ada tawaf qudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf umrah, ada tawaf tahallul, ada tawaf tahiyyah, tawaf tahiyatul bait. Macam-macam jenis tawaf. Ada tawaf wada'. Yang keempat, berhampiran Kaabah terdapat As-Safa dan Al-Marwah. Kedua-duanya adalah syiar dan lambang agama Allah Subhanahu wa taala. Sa'i di antara keduanya merupakan rukun haji mengikut qaul yang sahih. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah adalah di antara
tanda-tanda kebesaran agama Allah. Yang kelima, seterusnya Allah menjadikan kawasan sekitar Kaabah juga sebagai kawasan haram yang penuh dengan kemuliaan, serta dihubungkan beberapa peraturan seperti larangan menumpahkan darah, larangan merosakkan tanaman, serta larangan berburu. Umpamanya dalam firman Allah yang ada itu, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Dan tidakkah mereka melihat dan memerhatikan bahawa kami telah menjadikan Makkah negeri mereka tanah suci yang dihormati, lagi aman, sedang orang-orang ramai yang tinggal dalam daerah-daerah di sekeliling mereka sentiasa dicolek, ditawan dan dibunuh. Baik, ini di antara kelebihan umat ini, adanya Makkah ini, adanya Kaabah, adanya syiar Islam yang besar di sekitar Kaabah dan di tanah haram Makkah. Kemudian 57, keistimewaan mereka dengan kedatangan Ramadan dan Lailatul Qadar. Yang ni tuan-tuan selalu dengar dah dan tahu perkara ini dan dibincang panjang berkenaan dengan rakaat sembahyang tarawih. Kemudian 64, keistimewaan mereka dengan ibadat haji di Baitillah. Kalau nak baca ni, masa kita tak ni lah. Kita langkau satu benda sajalah. Apa nama? Untuk kita baca malam ni. Yang muka surat 94. Kita ambil satu. Kita baca muka surat 94. Umat yang dirahmati seperti hujan, tidak diketahui yang manakah yang terbaik. Daripada keistimewaan dan kelebihan, kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam rahmatnya. Tiada bagi mereka azab yang kekal atau diazab seperti umat yang terdahulu. Bagi mereka Allah telah menjadikan azab mereka di dunia dengan banyak penyakit dan juga kecemasan seperti gempa bumi, kebuluran, banjir, pertumpahan darah dan juga fitnah. Apabila tibanya hari kiamat, mereka berada di bawah perlindungan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sesiapa yang diazab tidak akan diazab pada tempat-tempat wuduk, seperti yang tercatat di dalam hadis yang sahih daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak akan dikurung dengan azab, bahkan dibakar dan dimatikan sehinggalah diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari neraka sebagai penghormatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu keistimewaan bagi umat ini. Ya, di dunia ini kita ditimpakan dengan beberapa bala bencana, gempa bumi, kebuluran, sebahagiannya banjir, pertumpahan darah, dibunuh dan sebagainya. Tetapi apabila kalaupun ada di kalangan umat ini yang diazab di dalam neraka Allah Azza wa Jalla, mereka tidak akan diazab untuk selama-lamanya. Bahkan pandangan yang moga-moga pandangan yang benar, yang sahih, yang dinyatakan oleh pengarang di sini, mereka akan diazab di dalam neraka kemudian dimatikan. Masuk neraka, diazab, disiksa, kemudian dimatikan di dalam neraka, kemudian akan dikeluarkan setelah habis tempoh berada dalam neraka itu dengan penghormatan baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dimasukkan ke dalam syurga. An Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nar alladhi hum ahluha fala yamutuna fiha wala yahyaun walakin nasun asabatuhum narun bidhunubihim aw bi khatayahum
فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن لهم في الشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun ahli neraka, mereka itu adalah penduduknya, maka mereka itu tidak mati dan tidak hidup. Akan tetapi orang yang ditimpa dengan azab kepada mereka kerana dosa-dosa mereka, atau baginda bersabda kerana kesalahan-kesalahannya, maka Allah akan mematikan mereka dengan satu kematian, sehingga apabila mereka telah menjadi arang, Nabi diizinkan untuk memberi syafaat kepada mereka, lalu mereka didatangkan berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, lalu dimasukkan ke sungai-sungai syurga. Hadis riwayat Muslim pada bab iman, dicetak bersama syarah Nawawi. Berkata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih di dalam syarah Muslim, ini keistimewaan ini hanya untuk umat Muhammad. Kod pun masuk neraka, wal'iyadzubillah. Orang lain kalau masuk neraka, dia hidup dalam neraka tu disiksa oleh Allah Azza wa Jalla untuk selama-lamanya. Umat Islam masuk neraka, disiksa kerana dosanya, setimpal dengan dosanya, kemudian dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian duduklah dia dalam neraka untuk tempoh yang dikehendaki oleh Allah, tempoh kesalahannya, kedosaannya, kemudian dikeluarkan, dimasukkan dalam sungai di syurga dan kembali menjadi manusia dan menikmati nikmat syurga. Baik. Adapun sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi orang yang ditimpa dengan azab kepada mereka kerana dosa-dosa mereka hingga ke akhirnya, maknanya kata Imam Nawawi adalah orang yang berdosa daripada orang Islam. Allah mematikan mereka dengan satu kematian selepas mengazab mereka dalam satu tempoh yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dengan satu kematian yang sebenar dan menghilangkan bersamanya kesakitan. Azab mereka adalah menurut kadar dosa-dosa mereka. Kemudian Allah akan mematikan mereka semula dan mereka akan terkurung di dalam neraka tanpa keperitan dalam satu tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siksa dia oleh kerana berdosa tu kena siksa, kemudian dimatikan, duduklah neraka. Artinya itu di antara siksa dia adalah lewat masuk syurga. Orang lain masuk dah, dia tak masuk lagi. Lewat masuk syurga. Baik. Kemudian mereka akan keluar daripada neraka sebagai orang mati yang telah menjadi arang. Maka mereka dibawa seperti dibawa barang-barang. Kemudian mereka dicampakkan ke dalam sungai-sungai di syurga, lalu disiram dengan air kehidupan. Maka hiduplah mereka laksana tumbuhnya benih-benih tumbuhan yang tumbuh di lumpur yang dibawa arus air. Demikian cepat dan lemahnya. Maka tumbuh manusia itu awalnya muncul kekuningan pucat dan bengkang-bengkok kerana lemahnya. Makin lama semakin kuat, lalu mereka menjadi seperti sedia kala dan semakin sempurna keadaannya. Ini adalah azab mereka pada hari akhirat, tidak sebagaimana diazab umat yang terdahulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumah, laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, 'adzabuha fid dunya al-fitanu wal zilzalu wal qatlu. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku ini adalah umat yang dirahmati, tidak diazab mereka di akhirat, dan sesungguhnya mereka diazab di dunia dengan fitnah, gempa bumi dan juga pembunuhan. Baik, kemudian hadis-hadis itu ada menyentuh tentang perkara yang sama, tentang azab umat ini. Dan jadi
Itu tentang di akhirat nanti umat ini tidak akan diazab. Kemudian kita tengok muka surat 97, Allah Ta'ala telah menjadikan mereka di dunia ini seperti hujan. Tidak diketahui yang mana satukah yang memberi manfaat kepada manusia dan ladang mereka. Adakah air hujan yang pertama ataupun yang terakhir? Begitulah juga umat ini. Maka generasi yang manakah semenjak daripada kebangkitan kenabian sehingga turunnya Nabi Isa alaihissalam, apabila datangnya angin yang menangkap sesiapa yang masih tinggal daripada sebahagian orang mukmin. Tidak dapat diketahui, ini dihabaq. Nanti bila nak kiamat, Allah Ta'ala akan hantar angin tu tangkap orang yang beriman dan dimatikan dengan secara lemah lembut. Jadi bila mai Covid ni saya duk tengok, bukanlah lagu Covid lah kot, pasal dia kata dimatikan dengan cara lemah lembut kan. Covid ni ada lemah lembut kah? Covid ni dia tak lemah lembut kan? Tapi kalau Covid pun Tuhan boleh hantar, angin tu pun Tuhan boleh hantar, dia cari orang beriman dan dimatikan. Dan bila nak kiamat tu tak ada lagi orang sebut Allah di atas muka bumi. Tidak dapat diketahui generasi yang mana yang terbaik berbanding generasi yang lain. Adakah zaman sahabat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang telah menyaksikan mukjizat-mukjizat dan penurunan wahyu dan berjihad pada jalan Allah dan membantu agama serta menyebarkannya, ataupun generasi selepas mereka hingga ke akhir zaman. Mereka beriman dengan perkara ghaib, mengikut cahaya Allah. Mereka juga telah mendapat petunjuk dan hidayah Allah, berpegang teguh dengan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ilmu dan amal, dalam keadaan kemungkinan golongan yang akhir ini melebihi sahabat dan salafus salih pada cabang agama dan berpegang teguh dengan hidayah Allah Azza wa Jalla, seperti yang berlaku pada generasi yang pertama daripada sahabat dan selain daripada mereka, yang siapa pun tidak dapat mencapai keadaan mereka ini pada mengambil kira urusan seseorang dalam agama dan cabangnya. Suatu yang mesti dipertegaskan bahawa jika diukur pada kurniaan yang sempurna, maka tiada siapapun yang dapat menandingi darjat para sahabat radhiyallahu anhum secara menyeluruh. Kemudian dibawa hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum. Masa kita dah habis dah. Kemudian cuma nak habaq untuk kebaikan ini, kita nak challenge sahabat tak boleh. Kita nak challenge anak murid Nabi SAW tak boleh. Kita nak challenge anak murid kepada anak murid Nabi, anak murid kepada anak murid Nabi, iaitu tabi'in, tak boleh. Nak challenge anak murid kepada anak murid Nabi SAW, asba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tak boleh. Tapi untuk melakukan sesuatu kebaikan dalam agama ini, kita masih lagi berpeluang dalam perkara yang berkaitan dengan cabang-cabang agama. Dalam perkara yang berkaitan dengan beberapa cabang-cabang agama, dalam sudut bagian mungkin, wallahu a'lam. Contohnya generasi yang datang selepas itu, generasi tabi'in memberi jasa yang besar dalam tadwinul ulum. Nak kata apa tadwinul ulum ni? Pembukuan ilmu pengetahuan. Bukan sekadar pembukuan, tetapi klasifikasi ilmu pengetahuan. Jadi fiqh, jadi usul fiqh, jadi hadis, jadi usul hadis, mustalah hadis, ilmu tafsir, dan berbagai-bagai cabang ilmu dalam dunia keilmuan Islam ini berlaku selepas zaman sahabah dan selepas zaman tabi'in. Kebanyakannya berlaku pada zaman tabi'in. Dan mungkin umat yang belakang ini ada peluang lagi dalam bidang-bidang yang lain, pada furu', pada cabang agama. Tapi kepada asas agama yang kukuh itu, tidak ada siapa boleh menandingi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Cuba tengok, disebut dalam satu hadis, tuba liman ra'ani wa amana bi marratan wa tuba liman amana bi wa lam yarani sab'a marrat. Beruntunglah orang yang melihatku dan beriman denganku. Nabi menyebut sekali.
Dan amat beruntunglah yang beriman kepadaku dan tidak melihat aku. Nabi menyebut 7 kali, bukan 3 kali. 7 kali, artinya amat beruntung orang yang beriman dengan Nabi walaupun tidak pernah berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bicara ini amat panjang, dan di sini pun Ustaz Suhaimi yang mengajar sirah tu rajin bawa hadis betapa rindunya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berjumpa dengan orang, dengan umatnya yang disebut sebagai ikhwan, sebagai saudara dan saudaranya, orang yang tak datang lagi di zaman para sahabah radhiyallahu anhum, iaitu orang yang tak pernah tengok Nabi tetapi beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain ada disebut a'zamun nasi ajra man amana bi wa illam yarani, orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang beriman denganku walaupun tidak pernah melihatku. Baik. Hadis yang Nabi sebut sekali untuk orang yang tengok aku dan beriman dengan aku, dan beruntung lagi orang yang beriman dengan aku walaupun tak tengok aku 7 kali itu, diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hibban Al-Hakim, Ahmad daripada Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dari Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hibban Al-Hakim, juga dari Ibn Umar yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi dan lainnya. Kata Syekh ni adalah seorang muhaddis, ia adalah merupakan hadis yang sahih. Ibnu Abdul Bar dan selainnya telah berdalilkan dengan sandaran seumpama ini berkaitan keutamaan orang yang terkemudian di atas orang yang terdahulu. Kok nak ada baiknya orang belakang macam kita ni berbanding dengan umat Islam yang datang dahulu daripada kita pada bab ini, iaitu bab beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak pernah bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kami sebut pada fasal ini sebagai bukti, menjadi bukti baginya, antaranya hadis Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu ummati mathalul matari la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan umatku adalah seperti hujan yang tidak diketahui sama ada awalnya atau akhirnya yang lebih baik. Itulah di antara kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita bersyukur dan berterima kasih sepenuhnya, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla menjadikan kita ini sebahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyukur dengan kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan kita sebagai ummatul ijabah yang menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insaflah, sedarlah, hargailah kehebatan yang Allah Taala berikan ini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat kita baca pagi tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amat menitik berat terhadap diri kita, amat memberikan keutamaan umatnya berbanding dengan orang lain, amat raufun rahim, amat belas kasihan dan menyayangi umat baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Satu bukti yang jelas, Nabi sendiri kata, setiap Nabi diberikan peluang oleh Allah dengan satu doa, yang doa itu Allah akan kabulkan di dunia ini lagi. Tidak? Hadis itu. Dan semua Nabi menggunakan doa itu. Ada Nabi menggunakan doa itu untuk memohon supaya Allah memusnahkan kaumnya. Ada tak? Ada. Nabi buat lagu tu tak? Dah. Bahkan Nabi mengetahui ada di kalangan ahli keluarganya yang tak beriman. Abu Talib umpamanya. Abu Talib, ponakan Nabi, orang yang baik, orang yang membantu baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi hidayah itu milik Allah. Nabi tak guna pun peluang dia, kronisme dia, nepotisme dia dalam masalah ini.
Dan Nabi pernah menyebut kepada Sayyidina Muawiyah, anak hang ni akan bunuh anak aku. Artinya anak Muawiyah akan menjadi penyebab kepada kewafatan anak baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu baginda. Nabi guna tak doa tu untuk nak apa? Nak bagi selesai? Dah. Bahkan Nabi kata, aku simpan peluang doa itu untuk menjadi doa aku bagi memberi syafaat kepada kamu pada hari akhirat nanti. Masya Allah. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada kita melebihi sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sebab itu kita tidak sempurna iman hatta akuna ahabba ilaih. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku menjadi yang ia paling kasih, melebihi kasihnya kepada anaknya, kepada ibu ayahnya, dan kepada anaknya, dan kepada manusia seluruhnya. Jadi hargailah kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat baginda di akhirat kelak pada hari akhirat kelak insya-Allah taala minal aminin ya rabbal alamin. Ada satu benda saya janji, jadi insya-Allah selepas sembahyang Isya sekejap lagi, kalau siapa yang nak berminat nak baca surah As-Saff bersama dengan kami, boleh tunggu. Kalau siapa tak mau pun boleh balik insya-Allah. Lepas Isya, lepas sembahyang sunnah Isya, kita baca surah As-Saff dan kita baca periwayatan hadis al-musalsal bi qiraati surati As-Saff sebagai mengambil keberkatan hari Maulid baginda sallallahu alaihi wasallam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma ta'ammadna wa ma akhta'na wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Bi niyatil qabul wat tawfiq. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلمات كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.